天上的云彩似海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呦嘿哈流。那个地上的呀雨点儿那呀流。哎呀，地上的呀雨点儿那呀流耶。Jom, minum dengan tenang hari ini. Minum sampai puas. Ketua daerah, maaf susahkan awak. Bawa saya keluar makan malam. Aduh, ini jamuan pembukaan persediaan kita untuk persidangan. Mestilah tujuan makan malam ni untuk awak sebagai watak persidangan. Persediaan persidangan pasal lawatan pun tak dapat uruskan. Aduh, sebab tak ada orang nak ingat jasa awak lah. Sebab tu awak tak ada semangat langsung nak buat kerja awak kan? Aduh, saya ni mana layak? Atau layak jadi watak utama? Mestilah layak jadi watak utama. Awak lulus sekolah kan? Betul? Sekolah teknik? Betul. Kita dua sama lah. Ketua daerah pun sekolah teknik. Awak masuk kelas mana? Tak. Saya sekolah biasa je. Tapi sama macam awak. Sekolah biasa. Dekatlah dengan sekolah saya. Saya pernah pergi sana. Devo, bukan senang kita nak jadi seorang pegawai kerajaan. Orang pandang rendah sebab pendidikan kita. Jom, minum untuk kawan kita. Jemput minum. Minum. Bagus, pandai minum. Devo, berapa umur awak? 27. Masa saya 27, dah jadi timbalan ketua. Devo, kerja rajin-rajin dan jadi lebih baik. Macam mana? Kena pandai ambil kesempatan. Faham tak? Betul. Sebenarnya saya tak faham. Awak pernah jalan atas kayu tak? Tak pernah. Mesti awak pernah balik ikut jalan hutan kan? Betul tu. Pernah ikut lebuh raya tak? Tak pernah. Dengar sini. Banyak bandar besar kat seluruh negara dah bina lebuh raya. Saya pernah lalu. Lebuh raya tu kan memang luas dan juga lebar. Ada banyak laluan. Tapi masih tutup. Cuba fikir. Jalan apa lagi mudah kalau sesak? Jalan hutan ataupun lebuh raya? Dah tentulah jalan lebuh raya. Ya, betul apa awak cakap tu. Kami biar awak jadi watak utama untuk awak rasa pengalaman macam mana bila gunakan lebuh raya. Setiausaha mah. Masuk ketua daerah, awak kena uruskan semua tugas. Bertanggungjawab untuk pembinaan, 10 lawatan dan persidangan. Dan berucap bagi pihak Profesor Ling. Dengar, watak utama dalam persidangan adalah awak. Kejayaan pertemuan ni akan jadi kejaya terbesar awak. Awak akan jadi terkenal. Masa tu tak payah fikir naik pangkat. Tak ada orang berani pukul awak lagi. Betul tak? Aduh. Tapi saya tak pernah pun cakap
atas pentas. Tak apa, awak jangan risau. Jangan tertekan. Lagipun kerja awak hanya fokus pada siapkan tempat lawatan dan persidangan tu. Untuk skrip ucapan awak pula, bagi saya buat. Nanti awak baca aja skrip ucapan yang saya tulis. Faham tak? Macam mana? Cikgu Bai. Defu. Defu. Alamak. Bangun cepat. Basikal ni berat sangatlah. Bangun. Aduh, kenapa minum banyak sangat ni? Jangan risau, Cikgu Bai. Tengok ni, saya boleh diri dengan baik. Saya nak tanya. Saya nak tanya satu soalan. Apa awak nak tanya? Cepat, duduk dulu. Cikgu. Cikgu Bai. Tahu tak pasal lebuh raya? Saya tahu. Tahu tak pasal jambatan kayu? Yang mana bagus? Soalan apa awak tanya? Ni soalan falsafah. Cikgu nak ikut jalan yang mana satu? Cuba bagi tahu saya. Aduh. Setahu saya, jambatan kayu dekat dengan jalan luas, betul tak? Ya. Betul. Jalan luas tu maksudnya jalan lebuh raya. Bagi saya, tunjuk contoh. Apa kata bila saya diri kat sini sekarang, kat persimpangan, sebelah kiri adalah lebuh raya. Sebelah kanan adalah jambatan kayu. Bagi tahu. Aduh, mana satu jalan saya kena ikut? Cikgu, faham tak apa saya cakap? Mestilah saya faham. Awak dengar sini. Jambatan kayu ada juga kelebihannya. Sebab bahaya buat orang lebih waspada. Betul tak? Lebuh raya tu jalannya elok, tapi orang mudah lalai dan terdedah dengan kemalangan. Sebab lebuh raya, orang boleh bawa laju senang kemalangan. Betul tak apa saya cakap? Saya dah faham dah. Baguslah tu. Dah, jom balik. Cikgu layak jadi cikgu saya. Aduh, saya ini memang cikgu awak. Dahlah, jom balik. Saya dah faham. Baguslah faham. Alamak, cepat. Alamak. Cepat, Debo. Cepat. Alamak. Awak akan lega nanti. Nak muntah lagi? Lebuh raya. Lebuh raya. Ada air. Abang, sebab apa minum banyak sangat ni? Walaupun percuma, berpada-padalah sikit. Abang Defu, saya tak nak awak kecewa. Tapi sebelum dapat jual, semua orang tak nak layan kalau pelawat datang. Cendawan tak dapat jual, jadi saya dan Wang Shen terpaksa makan. Tapi takkanlah kami nak makan cendawan 3 kali sehari. Budak pun mual lah. Lagipun, guna banyak minyak nak goreng cendawan. Aduh, kalau awak... bagilah saya habis cakap dulu. Kalau tak goreng, cendawan akan jadi busuk. Saya rasa membazir sangat. Cendawan ke halaman saya, semuanya dah busuk. Baunya busuk sampai orang tak boleh tahan dah. Betul. Defo, Profesor Ling balik tak? Mesti dia balik. Dia dah janji dengan kita semua untuk jual cendawan. Tapi dah berhari-hari tak ada berita pun. Ya, betul lah. Dah lama kami tunggu. Apa? Tak ada apa-apa berita pun. Profesor Ling, betul ke nak tunaikan janji dia? Sebab dia janji dengan saya pada hari itu tau. Apa yang dijanji?
Dia cakap dengan semua penduduk. Dia janji kalau ada untung, dia nak bagi kat saya. Siap tulis perjanjian. Aduh, menyesal tak buat perjanjian. Saya pun tak tahu dapat tak tunaikan janji. Betul. Lama yang saya kenal dengan Profesor Ling, bila dia tekad untuk buat sesuatu, dia buat sebaik mungkin. Sebelum dia dapat cari pembeli, dia tak akan hantar berita. Kalau ada berita, mesti itu berita baik. Boleh tak semua jangan cakap mengarut. Percaya Profesor dan tunggu dengan sabar. Dengar, kami tak larat nak tunggu. Kenapa nak sokong orang luar? Sekarang penduduk kampung dah rugi besar. Awak tak fikir cara pun. Tapi persidangan, apa awak cuba buat ni? Patutlah Pakcik Dayu pukul awak dengan tapak kasut. Saya tak nak persidangan ni. Saya pun tak nak. Betul. Memang tak nak langsung. Mana boleh macam tu? Setujulah apa yang cakap tu. Tak boleh. Tak nak, memang rugi. Lampau betul lah. Takkanlah kami semua nak Betul. rugi. Dengar semua. Apa kata kita bertaruh? Kalau awak dapat jual semua cendawan awak, awak boleh tampar muka saya dengan tapak kasut. Faham? Tamparlah sesuka hati. Boleh tak? Siapa nak tampar? Saya sanggup kena tampar dengan tapak kasut. Cepatlah. Berani tak? Setakat cakap je. Betul tak? Semua orang kat sini pengecut. Aduh, awak setiausaha kampung. Kalau tak fikir jalan penyelesaian, siapa lagi kami nak harap? Betul tu. Awak lah yang betul. Fikirlah. Kami ni manalah kami pandai. Kalau kerajaan tak nak tolong kita, baik suruh mereka balik je, betul tak? Mula-mula awak suruh semua bina bangsal dulu untuk tanam cendawan. Sekarang kami dah tak boleh jual. Mestilah awak bertanggungjawab. Betul. Awak yang Saya kena sokong. jawab ni. Baik. Semua orang harap dapat jual cendawan, betul tak? Mestilah. Kami harapkan jualan. Tolong dengan cakap saya, boleh tak? Devo, kalau ikut dapat jual. Saya tak jamin apa-apa. Tapi mungkin boleh. Yang penting, tolong bekerja sama dengan saya. Apa awak nak buat? Cakaplah. Dia bagilah tahu. Buat saya suruh. Habiskan kerja persiapan persidangan. Dan kita akan tunggu ketua daerah datang periksa. Aduh. Tak habis-habis pasal persidangan tu. Jangan jerit lagi. Dengar cakap saya. Janganlah Dengar bising. dulu. Jangan bising. Tolong dengar dulu. Dengar sini. Dengar cakap saya. Sebelum saya mula, semua kena janji dengan saya. Tolong diam dulu. Bila dengar saya cakap. Boleh tak semua buat? Ya, boleh. Kalau awak percaya kat Profesor Ling, dengar. Mestilah awak boleh percaya kami. Saya percaya semua penduduk kampung ni. Tapi saya nak cakap ni penting. Saya harap semua dapat tutup mulut mereka. Kalau tak, kita gagal sebelum kita boleh mula. Semua cendawan kita akan sentiasa rugi. Selagi dapat jual cendawan, semua penduduk kampung takkan membantah cakap awak. Ya, betul. Betul tu. Ya. Baiklah. Semua dengar sini. Debau, awak kena pimpin mereka. Mulai besok, jangan pergi mana-mana. Ikut apa saya cakap dan tunggu pemeriksaan besok. Buat apa saya suruh, ya? Abang, Ya? saya tak pernah tengok abang mabuk macam semalam. Abang merepek pasal lebuh raya dan jabatan kayu. Cara abang ni, abang ikut lebuh raya atau jabatan kayu? Semua tu tak penting. Sekarang yang penting, kita jangan bagi cendawan kita busuk.
Kalau ayah ada, saya tak cakap macam ni. Sekarang ayah tak ada. Saya terpaksa cakap ke abang. Keluarga kita susah payah. Bagi abang belajar selama 2 tahun kat sekolah, bukan senang. Selama abang jadi pegawai kerajaan, abang kerja keras untuk usahakan tanah kat Gurun Gobi. Bukannya senang. Jangan buat benda mengarut, ikut perasaan. Macam Pakcik Dayu. Debau, awak tak ada kat tempat abang. Awak takkan faham apa abang rasa. Kena laksanakan persidangan ni. Kalau saya tak bekerjasama, saya boleh kena hukum, kena halau, atau kena keluar dari parti dan berhenti kerja dengan kerajaan. Jadi saya rasa, kalau nak berjaya, saya kena ambil risiko dan fikir cara yang terbaik. Saya bukannya berdepan timbalan ketua daerah, tapi termasuk setiausaha ketua daerah dan semua ahli jawatan kuasa yang uruskan daerah ni. Faham tak? Saya tak boleh jadi pengecut. Macam mana kalau kalah? Selama ni awak berusaha dan sibuk sebab nak cari duit, kan? Kalau kalah, saya ikut awak pergi cari duit. Macam mana? Boleh tak? Boleh, kan? Kenalah panggil saya abang. Panggil pakcik pun boleh. Ya, sana. Nanti saya buat ya. Tak sikit. Kat situ. Cantik-cantik. Ya. Sana awak dapat apa? Tak nak tambah. Awak tak balik ke? Sebelah sana. Awak sangat tu. Tak yelah. Dia nak gelap tadi. Banyak berdiri lah kita. Macam kita sambung. Boleh. Nanti saya tolong. Awak Dia kisah pun pasir. Abu terbang juga. Tak boleh bakar dekat sini. Siapa tak ada kat mana? Buat setempat. Cik, tolong saya, Cik. Tak apa, tak nak. Nak angkat ramai-ramai. Hei, Boleh. dengar sini. Letak bendera kat sepanjang dinding dalam jarak 3 meter. Jangan dekat sangat ya. Awak faham kan? Tengah-tengah sikit. Hei, cepat tolong. Kena siap. Baik. Bagus. Ya, Boleh tak? Cepatlah. 3 hari awak dapat uruskan. Tak Ke sana sangka sikit, awak ni setiausaha Angkat yang tu ke kampung sana. yang bersemangat dan berkebolehan dan berpotensi. Betul. Angkat lagi. Untuk kita memeriahkan lagi suasana, ketua daerah aturkan pasukan gong untuk buat persembahan masa hari persidangan tu. Awak watak utama. Gau, tentang skrip tu, keluarkan dan bagi dekat Setiausaha Mak. Baiklah. Setiausaha Mak. Ini pengenalan pengalaman, yang seterusnya ucapan. Semua ni penting. Kena baca dulu. Gau, Ya. tengok Setiausaha. Pastikan dia hafal skrip ucapan tu. Jangan silap baca skrip pula. Nanti mereka gelap. Baiklah, jangan risau. Saya akan ajar dia baca satu demi satu ayat. Jangan risau. Selamat datang. Boleh tenang lagi. Tak ada pilihan. Dah sampai tahap ni. Kenapa tak ikhlas lah awak ni? Saya tak tahu macam mana Ramai dah yang datang ke kampung. semua ni berakhir besok lepas persidangan tu. Sempat lagi kalau nak berundur. Tak
Boleh pun. Cuba awak fikir. Kalau Profesor Lee ada kat sini, persidangan ada hari ini. Kalau ketua daerah ada di sini, takkan dia nak diam, tak buat apa. Dengan masalah cendawan tak dapat jual. Walaupun tak sama macam mereka, saya kena tetap bertahan. Sementara mereka tak ada. Tak kisahlah apa jadi nanti. Saya kena bertanggungjawab untuk tebus silap saya pada penduduk kampung. Cubaan suara. Cubaan suara. Mak Defu, Cubaan suara. apa awak buat kat sini? Semua pegawai dah datang. Cepat. Selamat. Aduh, dari jauh setiausaha yang datang. Selamat Jauh dia datang. Selamat Selamat datang. datang. Ya. Selamat datang. Kampung penghijrah Duozuang ni dah banyak berubah lah. Persidangan meriah bila saya sampai. Kena terima kasih pada polisi kita, pembasmian kemiskinan kawasan barat dan timur, dan pimpinan pekerja sains dan teknologi dari Fujian yang dah pimpin penduduk kampung dalam proses untuk menanam cendawan. Semua orang dapat cari duit dan mereka semua gembira. Jadi, untuk persidangan ni, mereka semua dah anjurkan majlis yang gemilang. Walaupun mereka anjurkan majlis, tolong jangan buat lagi. Kita datang ni untuk persidangan, bukan hiburan. Hidup penghijrah Duozuang tak mudah. Mereka kerja keras untuk cari duit. Tak kasihan ke mereka buat macam ni? Betul cakap setiausaha ya. Kami takkan buat macam ni lagi. Silakan. Silakan. Setiausaha yang, awak nak berucap dulu ke? Saya dah cakap kami datang untuk dengar dan tengok. Awak teruskan agenda awak tu. Baiklah. Saya akan umumkan persidangan mula secara rasmi. Seterusnya, kita mempersilakan Komrad Madefu, Kader Zon Pembangunan Ekonomi Yu Chuan Ying dan Setiausaha Kampung Jintan untuk berucap. Dialah yang saya cakap dengan awak, Madefu. Setiausaha yang Setiausaha Tan dan juga pegawai yang dihormati. Para tetamu, nama saya Madefu dan saya berkhidmat sebagai Setiausaha Kampung Jintan. Kalau boleh saya nak tukar nama tujuan persidangan ni. Mempromosikan pembangunan bangsal cendawan ni kepada persidangan untuk mempromosikan bangsa cendawan Kampung Jintan. Ya, betul tu. Setiausaha, ikut skrip. Setiausaha, skrip ucapan ini disediakan untuk saya. Tapi saya tak boleh nak bacanya hari ini. Saya nak bagi tahu pegawai dan menteri tentang situasi sebenar kat Kampung Jintan kami ini dan apa yang saya dah pendam selama ni. Madefu, apa awak buat? Turun. Lepaskan dia. Biar dia cakap. Setiausaha yang, bagi saya jelaskan. Saya bukan nak buat hal depan pegawai. Saya pun tak ada agenda politik tersembunyi untuk sebar di persidangan ni. Saya hanya minta tolong daripada awak semua sebagai wakil pada penduduk kampung. Saya harap awak dapat tolong kami fikir jalan untuk jual semua cendawan yang kami dah usahakan. Setiausaha maaflah mencelah. Saya dah baca artikel kat akhbar. Mereka cakap jualan cendawan laku sampai berebut orang dalam pasaran. Satu bangsal boleh jana untung 2 ke 3 ribu yuan. Artikel akhbar tu silap ke? Tak silap pun. Datanya betul. Semuanya tepat. Apa dah jadi sebenarnya? Saya kena mula cakap pasal temuduga yang ketua daerah uruskan sebelum dia tak ada. Tolong jelaskan kepada semua orang. Tak lama lepas temuduga tu diadakan,
Penduduk kampung nampak boleh jana untung dan mereka bina bangsal cendawan untuk tanam cendawan. Semuanya jadi dalam sekelip mata. Tempoh cendawan pendek, jadi pengeluarannya meningkat. Kemudian harga cendawan turun mendadak setiap hari sampai dah tak boleh nak jual. Mestilah siapa yang mula-mula tanam cendawan tu dapat untung besar. Tapi siapa yang baru nak tanam dah rugi. Penduduk kampung tak ada pengalaman dalam pasaran. Mereka tak boleh buat apa pun kecuali termenung tengok cendawan mereka busuk. Profesor Ling tolong mereka bina stor simpanan beku. Tapi ruang stor tu tak dapat simpan banyak cendawan. Masih ada banyak cendawan yang reput setiap hari. Setiausaha, boleh saya minta tolong dari kumpulan pakar kami untuk jelaskannya dengan terperinci? Salam sejahtera. Saya ahli pasukan teknikal Fujian. Saya tak dengar. Tolong dekat sikit. Salam sejahtera. Saya ahli pasukan teknikal Fujian. Saya akan laporkan data yang saya dah kumpul. Sekarang ni, pengeluaran cendawan, contoh Kampung Jintan, ada dalam 28 bangsal. Secara purata, setiap bangsal ada 200 kilo cendawan. Satu Yuchuan Ying ada 156 bangsal. Hasil cendawan lebih 185,000 kilo. Memang mustahil untuk simpan semua cendawan dalam stor. Profesor Ling bawa juru teknik dari Fujian dan bahagi 3 kumpulan pergi seluruh negara untuk jual cendawan. Tapi belum ada berita lagi. Sama ada profesor dapat jual atau tak, saya tak berapa yakin. Sebab itulah saya nak minta tolong kerajaan. Sebagai wakil penduduk kampung, tolong fikirkan jalan untuk kami jual cendawan yang tak laku. Tolong penduduk kampung Jintan dan kampung Mining kami juga. Cendawan tak tunggu kita. Ada yang tumbuh dan ada yang membusuk. Cuba tengok. Itu dia, mereka tengah bawa cendawan. Mari kita duduk. Yang Tunjuklah. tengoklah ni. Nampak banyak kan? Inilah cendawan kami. Yang tak dapat jual. Ini semua. Tuan, Inilah hasilnya. Tengoklah inilah cendawan kami. Awak kat atas mana tahu apa. Tolonglah tengoklah. Tolonglah kami. Tengok. Sama macam bau hati busuk orang. Dengar semua. Saya akan adakan mesyuarat untuk masalah ini. Dalam mesyuarat, takkan ada agenda. Hanya bincangkan masalah untuk menyelesaikan masalah Kampung Jintan. Termasuklah Kampung Mining juga. Untuk fikirkan jalan supaya dapat jual cendawan mereka. Saya berani jamin kat semua orang yang saya dan pihak kerajaan dan jawatan kuasa parti beli cendawan ni, pegawai kerajaan, menteri dan jabatan kantin akan bertindak untuk beli semua cendawan ini. Bagus. Bangga saya tengok dia. Terima kasih. Tak perlu tepuk tangan. Ahli sains dari Fujian ajar. Bina bangsal untuk awak tanam cendawan. Dah dapat hasil tapi tak dapat jual. Jadi mereka keluar untuk cari pembeli. Inilah semangat ahli sains dan teknologi Fujian. Kader kita yang lain cuba untuk tutup kebenaran pahit ini dengan menipu pihak atasan. Mereka sanggup bermegah demi pencapaian parti politik tanpa rasa malu pun. Penduduk kampung rasa kecewa dan buatkan kerajaan hilang kredibiliti. Termasuk kecewakan Profesor Ling dan ahli sains dia. Memalukan kerajaan, terutama pihak atasan kerajaan yang terlibat. Lagipun, untuk tolong penanam cendawan jual cendawan mereka secepat mungkin, kami akan jenamakan semua cendawan supaya industri yang baru dan kaya terus bertapak dekat sini. Profesor Ling dan ahli sains pembasmi kemiskinan boleh guna tenaga dan akal dalam menyokong usaha dan memupuk lebih ramai pakar cendawan yang lebih cemerlang. Lepas kami balik, kami buat mesyuarat untuk kaji masalah jualan cendawan. Kami akan tubuh kumpulan promosi oleh Biro Perdagangan. Kami akan tubuhkan juga pasukan jualan profesional yang pakar untuk bekerjasama dengan Profesor Ling supaya tingkatkan industri. Kami berani jamin dan berusaha keras jualan bagi semua cendawan ini supaya semua penanam, bina bangsal, tanam cendawan
tanpa fikirkan masalah dalam jualan cendawan. Itulah dia yang kami nak dengar. Lama tunggu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ya. Bantulah kami penduduk kampung ni. Tolonglah bantu. Hei Dayu, kenapa datang balik? Diamlah, pergi balik. Balik rumah sendiri pun tak boleh ke? Dah, baliklah rumah. Jangan risau. Pakcik Dayu, maaf. Saya tak patut gaduh hari itu. Aduhai. Saya dah tampak awak kan? Aduhai. Saya ni pun terluka juga. Dengar sini, saya tak pernah tampak orang lain selain anak saya Shui Wang tu. Saya rasa macam nak tampar awak lagi. Awak ni dah tak betul ke? Ha? Berani awak buat macam tu? Ha? Nasib baik setiausaha yang tu baik. Kalau tak, habislah kerjaya awak selama ni. Takkanlah awak tak boleh fikir tu. Pakcik Dayu, sebenarnya saya dah fikir. Kalau kerjaya saya dah tamat, saya cari kerjaya lain. Tapi kalau penanaman cendawan dah tamat, semua tak boleh cari makan. Balik. Jangan risau. Saya okey. Jumpa lagi. Cikgu Bai! Cikgu Bai! Kat sini. Orang atasan telefon saya. Stesen TV nak siarkan pembasmian kemiskinan. Mereka cakap ada pengenalan pasal pekerja wanita haji kat Fujian nanti. Sekarang ke? Sekarang. Oh. Jom. Baru-baru ni, ada kebakaran kat kilang syarikat elektronik Berhad Jigawei Putian. Ada pekerja wanita dari Haiji, Bai Memiao bergegas masuk dalam kebakaran dan pimpin pekerja wanita lain masuk kilang untuk minimumkan kerugian kebakaran. Cik Bai Memiao, kenapa awak sanggup bergegas masuk ke dalam kebakaran tanpa risaukan diri awak? Kat kampung halaman saya, Kampung Yochuan daerah Haiji Ningxia, setiap orang kampung memang rapat. Macam keluarga. Kalau orang minta tolong, kami akan tolong. Masa kebakaran tu jadi, saya tak fikir panjang. Rasa macam rumah saya yang terbakar. Dalam fikiran, saya cuma nak tolong je. Cikgu Bai, jangan risau. Memeo nampak okey je dalam TV. Tak ada luka apa. Tapi... Dengar sini. Kalau awak risau pasal dia, saya telefon Yuan Zi. Suruh dia tengok Memeo. Yuan Zi. Alah, saya tak luka atau terbakar. Beberapa helai rambut terbakar. Masuk hospital sebab saya dah bau banyak asap. Betul. Lepas pakai ubat, sihatlah. Ayah dah tengok berita kan? Janganlah risau sangat, Ayah. Ayah. Orang lain tengok berita. Baik. Dah lah tu. Nanti jangan sibuk pasal berita ni tau. Baik. Hei. Jom. Ya, baiklah. Saya faham. Ya. Jaga diri baik-baik. Bye, Ayah. Penyelidik Wu cakap wawancara awak dah berjaya. Rasa terkilan. Sebab tu, dia nak adakan mesyuarat pengerahan untuk gunakan pengalaman awak supaya lebih ramai gadis haji pergi keluar cari duit. Dia nak saya? Mestilah nak awak. Penyelia dah bagi tugas. Awak yang kena buat laporan. Dan saya uruskan kempen kali ni. Kita berdua kena siapkan laporan perjalanan Ningxia. Nak balik Ningxia? Betul. Kita pergi Mining tak? Yang itu saya tak tahulah.
Lepas mesyuarat, penyela beritahu. Oh, Macam mana? Awak teruja tak balik rumah? teruja. Jangan seronok lagi. Masa buat laporan nanti, awak kena berucap sorang-sorang depan mereka. Faham tak? Faham. Jangan risau, saya kan ada. Jom. Abang, cepatlah. Kejap. Tolong siapkan kerja yang saya bagi tu hari ini. Baik. Saya boleh pergi seorang. Abang kan sibuk. Tak adalah, jangan risau. Kenapa Zin berhenti kerja? Saya dengar dia dah jual gerai dia tu. Ketua daerah? Ada lagi? Makanlah. Terima kasih. Sini, saya tambah. Kejap. Sedapnya. Baik, nanti tambah sekali. Baik. Sedapnya. Memang sedap. Dah berapa mangkuk? 3 mangkuk. Aduh. Tahu tak, kenapa saya makan banyak? Sebab lapar. Baru-baru ni, setiausaha yang bawa kami beli cendawan. Baru-baru ni, kantin kerajaan telah hidangkan lauk cendawan 3 kali sehari. Dari pagi sampai ke malam. Sampai dah muak. Betul, saya tak tipu pun. Tanya setiausaha kau. Sedap. Selain tu, kami datang nak bincang untuk tukarkan lauk selain cendawan. Lauk lain. Janji bukan lauk cendawan. Biar saya tambah lagi ya. Dah. Terima kasih. Saya dah kenyang sangat. Aduh, baik. Cukuplah. Kita teruskan. Saya datang untuk sampaikan berita yang baik. Berita baik apa? Saya rasalah setiausaha yang tak nak makan lagi. Jadi, dia suruh daerah Haiji taja untuk bina banyak lagi stor simpanan sejuk untuk selesaikan masalah cendawan. Tolong jualkan. Besok, kami urus peniaga untuk beli cendawan dan jual semua cendawan dekat sekitar bandar. Bagus. Terima kasih Ketua Daerah. Aduh, ini satu berita yang memang baik. Tapi ada satu masalah. Peniaga yang datang, kami yang jemput. Jadi tolong tunjuk perangai elok. Faham tak? Nanti semua tolonglah bersihkan kawasan, sediakan makanan. Boleh tak minta semua berusaha? Betul. Kita Ketua kena Daerah. berdikari. Cari jalan sendiri untuk masa depan. Bukannya selalu minta tolong semua benda. Betul. Ketua Daerah. Pasal persidangan tu. Aduh, dahlah. Jangan ungkit kisah silam lagi. Saya dah sedar apa silap saya dan dah dapat denda. Dan juga tolong saya minta maaf dekat mereka. Sekarang tugas penting. Jual cendawan tu untuk tebus silap. Ya baik. Ketua Daerah, percayalah. Bila awak jemput peniaga datang, kami layan macam keluarga. Cepat buat kerja. Cepat. Letak sini. Semua cepat letak sini. Jangan terus balik lepas beli cendawan. Kita pergi makan dulu. Ya. Tak apa. Cepat kumpul cendawan. Semua baris cepat. Cepat sikit. Sebelah sini. Baris nanti. Bagus. Encik. Berapa harga ya? 1.6 sekilo. Rendah betul lah dia ambil. Kenapa awak suruh saya datang? Tak kira lah siapa suruh datang. Saya tak boleh jual harga rugi. Hati awak lah. Nak jual ataupun tak. Saya tak paksa pun. Aduhai. Harga pasaran tetap. Saya tak boleh buat apa. Dengar ya. Baru beberapa hari kami jual kat daerah harga 2.2 Betul. sekilo. Tak boleh lagi rendah daripada harga yang mereka bagi.
Betul Dengar, tu. Devo. Dia beli 1.6 sekilo. Mestilah kami rugi. Tak naklah rugi macam ni. Dengar. Ya. Saya Kami dah kerja keras untuk tanam semua cendawan. Biar saya pergi selesaikan. Tolonglah kami ni. Tunggu sekejap. Betul. Biar Devo buat. Apa yang dia cakap? Cakap apa tadi? Aduh. Maaflah, Encik. Saya tak patut bincang pasal harga lepas dah bawa cendawan mereka datang sini. Habis tu, Tapi, apa mereka cakap tu betul. Baru berapa hari harga daerah beli 2 lebih sekilo. Awak nak beli 1.6 sekilo, harga rendah sangat tu. Mereka dah tawar harga. Berpatutan untuk beli. Bukan untuk jual, tapi untuk masak dalam kantin aja. Saya pula pergi jualnya dekat pasar. Kalau harga tinggi, saya tak boleh jual. Busuklah cendawan. Setiausaha, Ma. Penduduk kampung awak ni memang teruk lah. Masa cendawan tak dapat jual, awak pergi minta tolong kerajaan beli cendawan. Sekarang peniaga datang, harga rendah lah pula. Susah nak bincang dengan penduduk kampung. Masing-masing nak untung je. Takkan saya nak rugi pula. Dengar dulu. Penduduk kampung dah susah payah tanam cendawan dan jual cendawan. Jadi mereka rasa gelisah. Saya harap awak faham. Ya, macam ni lah. Dengar. Untuk masa lama, boleh tak awak naikkan harga tu sikit? Boleh tak? Bukan saya tetapkan. Pasaran yang tetapkan. Dapat ke dia berunding? Kalau rasa rendah, carilah sendiri. Tunggu dulu. Tengok. Setiausaha, Ma. Kalau awak fikir pasal harga tawaran Zin, biar saya bagi tahu awak. Dah tak ada. Zin pun dah berhenti dah. Dia kata nak tolong kita. memanglah. Nak dapatkan pembeli untuk kita. Benda ni masalah Ini keuraurannya. Susahlah macam ni. Tunggu. Tak boleh simpan lama-lama. Tunggulah sekejap. Jauh kami bawa benda ni. Itulah. Devo, Lepas tu, jual dengan Macam mana abang? Devo, timbalan ketua daerah nak tolong atau sakitkan hati, ha? Peniaga tu, dia nak ambil kesempatan. Sini, isap rokok Ya, dulu. betul tu. Dengar dulu, tolonglah. Kerajaan beli cendawan sebagai pertolongan lepas Cik Yang dah janji untuk tolong masalah cendawan kita. Kita tak boleh minta harga tu lagi. Peniaga ni datang nak tolong atas arahan kerajaan. Sebab saya merayu dengan kerajaan untuk tolong ekonomi kita. Dengar, kalau nak ambil kesempatan, awal dah datang. Takkan kerajaan panggil mereka kalau menipu. Betul tak? betul. Tapi kenalah naikkan harga sikit untuk beli cendawan. Awak naikkanlah harga sikit. Dengar. Ni harga tetap. Tak boleh tambah. Suka hati nak jual ke tak? Boleh pergi tempat lain. Cepatlah fikir. Kalau tak, saya tak nak beli. Cepat. Tunggu sekejap. Tunggu. Sini dulu. Sini, Walaupun bangsal saya dah terbakar, saya tengok bangsal semua orang masih ada lagi. Semua cendawan selalu keluarkan hasil. Tak nak jual sampai bila? Bak kata orang, sayur hanya benih sampai masuk bakul. Walaupun harga rendah, tetap duit. Jual je lah. Jual. Nak jual ke? Yelah, kami jual lah. Saya jual sayur dapat duit. Apa yang Saya jual. Tak apa Jual, lah. saya jual. Jual je lah. Cepat. Baiklah. Ya. Terima je. Berapa pun awak ambil lah. Kami terima je lah. Cepat ambil cepatnya. Ditimbang Jual lah. 1 kilo ni. Awak nak berapa? Awak ambil lah. Boleh lah. 3 kotak. 3 kotak. Pakcik 3 kotak. Tengok, Profesor Lee Profesor Lee. dah datang. Nak pergi mana tu? Nak pergi ambil cendawan. Profesor! Profesor dah balik. Apa dah jadi? Peniaga datang beli cendawan. Penduduk jual dekat mereka. Kat mana peniaga tu? Sekarang kat Kampung Jintan. Wang, cepat ikut saya. Profesor, saya jelaskan keadaan dulu, boleh? Sambil jalan. Baik, baik. Ni, ambil. Terima kasih. Tak ada masalah. Semua berapa? Berat juga. 160 kilo. Baik. Berat dekat seorang. Berapa berat? 160 kilo. 160 Kiralah. kilo. Saya kira dulu. Okeylah tu. Tinggi sikit. Batu timbang tu boleh kena kaki nanti. Kalau dapat banyak Yelah, lah. tak boleh ke lebih 20 sen? Mana Okeylah lagi, Encik. Tak boleh. Kesian kami. Kesian apa? 20 sen je awak nak buat apa? Aduh. Baik jual. Siapa tu? Sifu. Oh, Profesor dah sampai. Ya betul. Profesor Lee. Profesor sampai ni. Awak dah balik Apa dah dah? jadi ni? Kita dapat duit Pihak banyak. kerajaan jemput peniaga beli cendawan. Semua penduduk kampung jual. Berapa sekilo? 1.6 yuan. Jangan jual. Harga saya dapat lagi tinggi. Dapat harga berapa? Kami dapat kontrak dengan pusat beli belah dan bandar utama. Saya belum kira kos lagi. Kalau tak salah, harga boleh dapat
lebih 4 yuan. Oh, ya. Banyak juga tu. Setuju sama? Setuju sama? Ya. Setuju sama? Tak masuk lori lagi ke? Kami tak nak jual. Tak nak jual langsung. Tak nak jual. Ya, Jangan jual. Jangan jual. Jangan. Apa dah jadi ni? Sebenarnya, Profesor Ling dah dapat pesanan untuk kami. Dapat harga lagi tinggi daripada awak. Setiausaha Mah takkan nak buat macam ni. Sebelum dapat, awak merayu. Lepas dapat, awak halau kami pula. Tak elok. Sabar dulu ya. Janganlah marah. Kami dah pergi seluruh tempat dan jumpa cendawan kami jual tak teruk. Tapi kami kurang maklumat. Jualan cendawan memang baik. Harga awak tawarkan tu memang tak patut pun. Apa yang tak patut? Sebab kami bagi harga ikut Kenapa buat pasaran macam sekarang ni? ni. Dengarlah cakap Mana saya boleh dulu, macam boleh ni? tak? Kejap. Profesor Ling, sini. Sebelum Profesor sampai, peniaga ni yang tolong kami selesaikan masalah. Kalau tak, habis semua cendawan ni busuk. Apa kata bagi... Tak boleh. Jangan bagi. Jangan jual dengan harga mereka. Profesor Ling. Sampai hati Profesor cakap macam tu kat kami. Hah? Apa? Jangan bergaduh. Boleh macam ni. Sini. Nak bergaduh. Tolonglah dengar. Awak nak beli cendawan ni, tak apalah. Urusan awak tak ada kena-mengena dengan saya. Selagi harga awak munasabah, mereka semua dapat untung. Ikut awak nak berapa, boleh tak? Ya, 4 yuan. Kami nak 4 yuan. Ya, betul. Bagi 4 yuan. Ya. Tolong dengar sini ya. Bawa cendawan pergi stor simpanan. Boleh jual sekaligus. Ya. Mari kita pergi ke Lepas kira kasar, ikut harga beli pesanan awak, tolak pengangkutan dan yuran jalan raya, kos buruh, bayaran penyimpanan sejuk dan macam-macam lagi. Rasanya susah kita nak dapat untung dalam harga 4 yuan sekilo. Tingginya semua kos. Betul. Banyak kos. Yang saya belum ambil kira, tak tahu lagi. Macam mana nak buat? Saya rasa kalau nak selamat, kita bagi harga 3.2 yuan Tak sekilo. boleh. Saya dah cakap 4 yuan untuk beli dekat mereka. Tapi, macam mana kalau kita rugi? Kenapa nak rugi pula? Kita belum jual lagi semua cendawan tu. Kenapa yakin kita akan rugi? Hai, dengar sini ya. Kita dah pergi banyak tempat. Saya yakin yang kita dapat jual cendawan ni dan jadikannya pasaran yang cerah untuk bangunkan industri ini. Kena ada pendapatan. Betul, tapi saya tak nak kita... Sudahlah tu. Awak jangan risau sangat. Penyeli Wu pun dah telefon syarikat Kai Yin Chuan. Awal pagi esok, bawa mereka pergi lancho. Saya pula pergi setiap kampung dan tengok cendawan supaya kita dapat buat pesanan yang banyak. Saya... Jangan cakap, pergi dulu. Aduh, Profesor. Apa dah jadi ni? Profesor Ling, dah balik dah. Kenapa ni? Saya tak boleh teruskan. Kenapa pula? 1.6 yuan sekilo. Kenapa sanggup jual? Kalau tak jual, nanti cendawan busuk. Saya dah tak tahan bau bila tanam cendawan. Kan saya dah cakap. Simpan cendawan dalam stor simpanan. Jadi boleh jual harga tinggi. Profesor Ling, saya dengar yang mereka ambil cendawan tapi tak bayar. Peniaga pun bayar sikit tapi dapat tunai. Profesor Ling, kerja dulu. Saya dah tak nak buat. Saya timbang untuk awak ya. Cendawan tunai 1.6 yuan. Beli. Cendawan tunai. Angkat. Beli. Cendawan tunai 1.6 bawa sini. yuan. Beli. 2 kilo. Cendawan tunai 1.6 yuan. Beli. Cendawan tunai 1.6 yuan. Hei, apa ni Profesor Ling? Awak nak kena belasah ke? Ha?
Sini. Jangan gaduh. Kau berani. Kau sini. Saya takut ke? Awak nak apa? Bos, saya bukan nak gaduh dengan mereka. Saya nak bincang. Kenapa sibuk nak halang saya? Apa dah berlaku? Ha? Peniaga tu beli 1.6 yuan sekilo. Tapi tak beli kat sini. Kami baru tahu lepas pergi meronda kampung lain hari ni. Profesor Ling gaduh dengan mereka. Berani mereka pukul. Tunggu. Sebab awaklah Profesor jadi macam ni, tahu tak? Profesor Ling, kalau tak jual jadi busuk. Mereka tak ada pilihan. Walaupun busuk tak boleh jual. Macam mana nak berkembang kalau terus macam ni? Mereka tipu penduduk. Cakap kita tak bayar cendawan. Cakap kita tak mampu bayar. Penduduk nak duit cepat. Dan percaya pada mereka. Sebenarnya penduduk, mereka pun risau juga. Mereka tanya saya, bayaran lepas bagi cendawan. Macam mana kalau tak dapat duit lepas bagi cendawan? Harga cendawan dah turun. Kalau terus macam ni, orang dah tak nak tanam lagi. Ada yang dah roboh bangsal yang mereka bina dengan titik peluh mereka. Abang, macam mana ni? Mereka tipu penduduk kampung. Kena fikir cara untuk yakinkan penduduk. Berapa berat cendawan awak? Kejap ya, saya kira. Berat 18 tambah 9 kilo. Dalam harga... Cendawan! 4 yuan sekilo, 4 yuan. Dapat duit tunai 4 yuan lepas sekilo. jual cendawan. Cepat. Hey, 4 yuan je sekilo ni. jual cendawan. Kami bayar. Cepat. Sini. Dekat saya Jual 4 yuan cendawan, sekilo. Cepat. Dapat tunai lepas jual cendawan. Mereka Nak jual beli murah, cendawan saya tak? beli mahal. Saya Cepat beli jual. tunai 4 1.6 yuan sekilo saya beli. Semua ni beli Cepat, tunai. jangan fikir lagi. Tengok ni, Saya jual kat saya kat ada sini, duit cepat. tunai ni. Cepat, Dapat 4 tunai yuan kalau jual sekilo. kat saya. Saya punya Cepat mahal nak lah. jual. Saya Dapat beli tunai kalau 4 jual. yuan sekilo. Jangan layan mereka. Cepatlah. Jual kat saya. 4 yuan sekilo. Cepatlah. Sini. Jual kat kami saya aja. je. Sinilah. Lepas tinggalkan kampung, belum ada hutan kan? Betul. Encik Ding. Ya? Orang muda dalam kumpulan awak ni ialah wakil belia yang cemerlang. Mereka dah besar sejak mereka bekerja kat Fujian. Betul. Pastikan mereka berinteraksi dengan orang muda dan bagi tahu mereka macam mana dunia luar dapat pengaruh mereka. Jangan risau penyelia. Mereka ada banyak cerita nak bagi tahu penduduk kampung tau. Ya, baiklah. Suruh orang muda jadi berani. Keluar dari kampung. Macam apa awak buat ni? Faham? Dan cari masa depan untuk diri sendiri. Faham tu? Ya, faham. Dah berapa hari Mai Mia tak balik? Oh, nak dekat 2 tahun? Rindu keluarga tak? Rindu. Tengok ayah kalau ada masa. Saya seorang tukang cat, pandai mengecat. Saya cat semua rumah baru dengan cantik dan menarik. Saya cat bumbung dinding sampai semuanya cantik. Alamak, hidup saya penuh cat. Saya seorang tukang cat, pandai mengecat. Saya cat semua rumah baru dengan cantik dan menarik. Saya cat bumbung Mai Mia dah balik. dinding sampai semuanya cantik. Mana dia? Saya kena pergi mesyuarat. Mesyuarat dengan kalangan pekerja yang terbaik Fujian. Dalam kalangan pekerja terbaik tu ada nama Mai Miao. Tengok. Pandai mengecat. Penduduk kampung, pegawai, ketua, salam sejahtera. Nama saya Bai Memiao. Saya berasal dari daerah Ningxia. Saya adalah salah seorang pekerja hijrahan pertama yang dapat pergi Fujian. Kampung halaman saya kat Kampung Yongchuan, Zihaigu,
Saya rasa bangga sebab dapat peluang untuk bagi ucapan dekat sini. Saya membesar berdekatan dengan pergunungan. Setiap hari saya tengok matahari terbit dan terbenam kat pegunungan. Dalam hidup saya hanya ada gunung dan tanah. Sebenarnya hidup ni umpama sungai. Kalau berjaya merentas gunung, menyusuri liku-liku batu dan bersama pasir, baru ada harapan mengalir ke laut. Kalau kita tak ada keberanian, kita jadi macam danau yang sangat mengering. Jadi, saya buat keputusan saya untuk daftar sebagai pekerja hijrahan pertama kerja kat Fujian. Bila fikir balik, saya rasa bertuah sangat sebab dapat peluang macam ni. Masa hari pertama jejakkan kaki kat Fujian, saya masih gadis pegunungan yang tak tahu apa-apa dan tak pernah tengok dunia luar. Lepas tu, masa kerja kat kilang, saya dan kawan-kawan kelam kabut dan hilang semangat masa hari pertama. Kami kerja, kami risau pasal ujian dan selalu gagal. Untuk kuasai kemahiran ni dan capai standard yang berkelayakan, kami rebut semua peluang untuk belajar dengan rajin. Kami menangis dan bersusah payah siapkan kerja kami. Sekarang 2 tahun dah berlalu. Kami bukan lagi macam gadis pegunungan yang dulu, tapi dah besar sangat dengan jadi pekerja yang berkemahiran. Berapa banyak duit boleh buat sebulan? Bergantung pada kemampuan. Yang bagus boleh dapat 1,000 sebulan tau. Kak Memeau, kamu biasa tak dengan makanan kat sana? Makanan dekat sana sedap. Tak samalah dengan dekat sini. Kak, saya pun nak daftar lah. Tapi jauh sangat. Saya takut saya rindu keluarga nanti. Jangan jual makanan. Tu paling susah. Mesti kita rindu keluarga. Bila setiap kali rindu keluarga, saya fikir nak balik rumah. Atau bagi keluarga hidup yang lebih baik. Saya beritahu saya. Nak daftar apa awak tahu? Daftar je lah. Ayah. Pentinglah awak ni. Dekat sana tu. Sebenarnya saya nak bagi kejutan kat ayah nanti bila sampai rumah. Ayah takut. Kamu tu diam-diam pergi, balik pun diam-diam juga. Mana ada. Kami kena buat 3 sesi ceramah. Yang terakhir dekat Yu Chuan Ying. Saya nak ambil cuti, lepas tu pergi jumpa dengan ayah. Kenapa tak telefon dan bagi tahu ayah dulu? Bolehlah, ayah gembira awal. Kamu tak kisah sampai tak bagi tahu kamu masuk hospital. Aduh, jangan risau. Ketua suruh duduk hospital dan keluar lepas saya sembuh dan sihat sepenuhnya nanti ayah. Tengok, tak ada apa-apa pun. Betul tak? Memeau. Abang Defu. Tahniah ya. Awak pun ada kat sini? Ucapan yang bagus. Dah lama sangat tak jumpa. Dah makin cantik. Aduh, malulah saya. Defu, yang bagi tahu ayah, kamu bagi ceramah. Dia yang bawa ayah. Sebenarnya saya nak suruh Debo datang, tapi tak dapat telefon dia. Sekarang Debo pun dah banyak berubah. Dia ikut kumpulan pakar Fujian tanam cendawan. Dia sibuk uruskan cendawan. Ya ke? Tak apa. Memeau jumpa dia lepas balik nanti. Baik. Memeau, cepat. Pegawai datang. Ya, baik. Saya datang. Pegawai nak jumpa dengan pekerja yang cemerlang. Cepat. Jangan lambat. Ayah dan Defu balik dulu ya. Lepas kamu balik nanti, ayah masak sedap. Baik, tunggu saya. Tunggu. Pergi dulu. Cepat. Pergi dulu. Okey. Saya datang. Cepat. Yang mana? Mau Xiao Chang terima kotak. Baik. Dekat mana? Dah berapa banyak? Dah nak penuh. Besok kena hantar. Kalau tak, penuh. Bawa kirian tu. Bagus. Ini tarikh hari apa punya? Buat kerja baik-baik ya. Maaf ya, kita tak boleh Debau. tau. Sifu. Mana yang masuk dulu, mana yang kemudian. Aduh, gudang dah nak penuh dah. Saya nak bagi tahu Sifu, bila stesen kita dah siap, peniaga-peniaga lain tak boleh beli cendawan dah. Mereka tak dapat bertahan. Takkan datang sini lagi dah. Walaupun mereka datang, mereka hanya akan bazirkan duit mereka aja. Aduh, awak ni memang pelajar yang bagus lah. Dah buat kerja dengan baik sekali. Sifu, minum.
minum dulu. Devo, Profesor Ling, bagaimana 2 hari ni? saya ada mesyuarat daerah. Baru balik ni. Kita bagi je. Kenapa sengih-sengih? Saya puji Debo tadi. Kenapa dengan dia? Baru-baru ni, peniaga tu pacak kat mana, mesti dia ada sekali dan cabar mereka. Supaya mereka tak beli cendawan harga murah. Tengoklah tu, semua orang hantar cendawan kat sini. Patutlah saya tak dapat jumpa. Saya nak bawa awak jumpa Memiao. Memiao dah balik? Memiao dah balik? Memiao bukan setakat balik. Dia dah terkenal sekarang. Dia dah jadi pekerja terbaik kilang Fujian. Dia balik nak bagi ceramah kat orang muda. Dan tolong orang muda kerja dekat Fujian. Ceramah dia bagus. Dia kat mana dah? Pergi Juguan. Ceramah seterusnya dekat sana. Gujuan. Dia balik sini tak? Mestilah balik. Dengar sini. Lepas Memiao dah balik, awak kena jumpa dia. Pakailah baju kemas sikit, faham? Bagi tahu dia apa awak buat. Belajar tanam cendawan daripada pakar. Faham tak? Faham. Cikgu Bai. Ya. Alamak, banyaknya barang. Saya dengar Memiao nak balik. Bila nak balik? Dia tak cakap pun. Dia cakap dia minta cuti dan balik sini. Lepas habis ceramah. Baik, saya faham. Semua barang tu.秋。